Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton Iris Wanita, dinamik, karisma, inspirasi. Okey, pasti bersama dengan kami berdua, Zakrian dan juga saya Hani Hamid di sini, dan kita terus membawakan kepada anda kisah-kisah inspirasi menerusi Iris Wanita tentunya. Dan inspirasi saya yang paling kuat, Zak, ialah tentunya mereka wanita-wanita yang berada di Palestin. Betul. Wah, sangat hebat, dan kisah mereka itu harus menjadi inspirasi dalam kehidupan kita seharian. Apatah lagi kita harus sangat bersyukur kerana kita ni masih lagi diberi banyak ruang dan peluang. Betul. Kerjaya, kebebasan dalam rumah kita boleh bebas dan sebagainya. Tapi dengan sama dengan adanya belanjawan yang ada diadakan setiap tahun, kita harus lebih rasa bersyukur sebab adanya banyak peruntukan yang diberikan kepada kita untuk keselesaan dan juga kesejahteraan kita bersama. Betul. Dan bercakap tentang belanjawan tu kan, Hani. Ya. 2 hari lepas, Perdana Menteri kita telah selamat membentangkan belanjawan 2024 Ya. dengan temanya reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Dan pastinya ada hal yang menarik yang ingin kita kupas pada hari ini tentang belanjawan 2024 ini, terutamanya yang melibatkan golongan wanita. Itu sudah pasti, betul Zat. Mana daripada pemerhatian ni, golongan wanita ni sememangnya memang tak pernah dipinggirkan dalam mana-mana belanjawan sekalipun, apatah lagi untuk belanjawan bagi tahun 2024. Mana dalam masa yang sama, ia perlukan dapatan daripada semula para wanita untuk memahami inti tersebut dan dalam sama-sama kita bekerjasama untuk memperkasakan ekonomi negara. Betul, itulah motif kita sebenarnya ya, untuk belanjawan kali ini. Dan satu fakta yang menarik yang mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton sekalian tentang belanjawan 2024. Ya. Sebenarnya, belanjawan yang telah dibentangkan 2 hari lepas merupakan belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan, iaitu peruntukan sebanyak 300 tersasul saya. Ya, jumlahnya banyak. 393.8 bilion ringgit Malaysia yang meliputi belanja mengurus, belanja pembangunan dan juga simpanan luar jangka. Ya, dia tersasul sebab apa tahu? Jumlahnya banyak daripada berbanding sebelum ini. Saya tak pernah nampak lah banyak bilion kan. tu. Okey, dan cerita pasal peruntukan ini juga saya rasa sangat-sangat terharu dan bersyukur betapa pemurahnya Malaysia ini kerana menerusi belanjawan tersebut menunjukkan solidariti kita pada saudara kita yang berada di Palestin. Kerajaan telah menambah dana awam berjumlah 10 juta ringgit untuk membantu Palestin, dan kita harapkan juga dengan kerjasama daripada pihak swasta seperti yang digesa oleh Perdana Menteri kita untuk mengumpul dana akan terlaksana dengan jayanya, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Dan orang Malaysia baik hati ya. Ya. Dan yang pastinya kalau kita tak mampu memberi dari segi sumbangan yang besar, kita boleh berikan dalam bentuk doa. Ya. Itu yang penting. Dan ingin kita ingatkan kepada penonton Iris Wanita, kalau nak komen ataupun hantarkan pendapat anda, boleh komen saja di ruangan Instagram, Facebook ataupun TikTok Iris Wanita, atau boleh emailkan saja cadangan pendapat anda ke iris.wanita@gmail.com. Ya, baik. Kita nak bawakan topik hari ini berkaitan dengan belanjawan 2024, wanita ambil tahu. Jadi kita bersama dengan seorang wanita pastinya menjadi tetamu kita pada waktu ini, iaitu Profesor Mahir Dr. Nur Azila Zainal, Fellow Penyelidik International Center of Islamic Finance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Hani? Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih dapat bersama kami. Dan kalau bolehlah sedikit saya nak tanya sebelum kita nak saksikan apa sebenarnya intipati berkaitan dengan wanita khususnya dalam belanjawan, pandangan keseluruhan berkaitan dengan belanjawan kali ini untuk wanita. Okey, untuk belanjawan 2024 ini saya rasa belanjawan kali ini dengan bertemakan memperkasa ekonomi dan memperkasa ekonomi dan rakyat, saya merasakan belanjawan kali ini memang bantuan yang diberikan menyeluruh, terutamanya dari segi bantuan STR telah dinaikkan, dan juga isu semasa iaitu keterjaminan makanan. Kerajaan telah mengusulkan beberapa inisiatif iaitu insentif kepada pesawah padi, dan juga beberapa dana untuk pesawah padi kita memulakan tanaman padi. Ya, betul. Itu secara umumnya menyeluruh dan manusiawi. Itu yang boleh kita, semua golongan mendapat kelebihan juga dari belanjawan kali ini. Baik, kita akan berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan sambung lagi perbincangan kita bersama dengan tetamu sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Ya. Bagi terus menggalakkan wanita untuk kembali bekerja, galakkan cukai bagi wanita untuk kembali bekerja, dilanjutkan sehingga 31 Disember 2027. Had pengecualian cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan daripada RM2,400 kepada RM3,000.
Okey. Itu dia Belanjawan 2024 yang menjadi harapan rakyat, dan kita nampak secara keseluruhannya memang betul lah seperti yang dikatakan oleh tetamu kita, Profesor Madya Dr. Nur Razilah Zainal, memang menyeluruh dan sebenarnya begitu membantu ekonomi rakyat sebenarnya ya. Ya. Dan sebenarnya tak sabar untuk kita bincangkan tentang ekonomi 2024 nanti berkaitan dengan Belanjawan 2024, tetapi sudut yang kita nak pandang kali ini dari segi wanita, dan kita ada dalam peruntukan pun kita ada wanita dan belia ya. Jadi mungkin sedikit doktor boleh kongsikan kan peruntukan untuk galakkan penglibatan golongan wanita dan belia dalam bidang perniagaan dinaikkan. Kalau 2023 300 juta, tetapi untuk 2024 dinaikkan sehingga 720 juta. Banyak. Kalau tengok perbezaan ini agak ketara ya. Jadi adakah penambahan peruntukan ini merupakan satu perkara yang perlu disambut baik? Mungkin doktor boleh komen sedikit. Okey, terima kasih Azek. Secara keseluruhannya bantuan yang disalurkan oleh kerajaan untuk para usahawan yang menjalankan perniagaan secara PMKS bernilai 1.6 bilion, dan kerajaan secara khususnya daripada jumlah ini 720 juta dihaskan untuk wanita dan belia. Jadi bantuan-bantuan ini akan disalurkan kepada agensi-agensi yang telah dilantik oleh kerajaan, iaitu melalui Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional, Tekun dan sebagainya. Apabila kita mengkaji semula, antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh usahawan wanita adalah mereka sebenarnya kekurangan sumber modal, kerana mereka ni tidak mudah ya untuk memohon pinjaman daripada bank komersial sebab mereka tiada payslip yang kukuh, dan apabila kekurangan modal ni mereka sukarlah untuk membeli peralatan untuk meningkatkan produktiviti mereka, dan saya notice juga mereka ni mempunyai kekurangan dari segi ilmu, dari segi teknikal, dan pemasaran mereka amat rendah. Jadi saya menyeru para usahawan wanita di luar sana untuk merebut peluang ini, dan apabila mendapat pinjaman ataupun bantuan kewangan daripada kerajaan, mereka dapat membeli bantuan-bantuan ataupun alat untuk meningkatkan hasil jualan mereka, dan mereka juga mungkin boleh menggunakan separuh daripada jumlah bantuan ini untuk mereka turut serta dalam kursus-kursus seperti untuk menambah baik ataupun memasukkan elemen pendigitalan dalam perniagaan mereka, dan sekaligus dapat meningkatkan hasil jualan perniagaan mereka sendiri. Pendigitalan tu betul. Kadang-kadang kita ada keinginan untuk berniaga. Ya. Bantuan kita dah dapat, Tekun dah bagi pinjaman. Tetapi mungkin dari segi promosinya tidak berkesan. Jadi sebenarnya perlu bantuan lain selain daripada modal itu sendiri. Mungkin perlu mencari ilmu tentang digital. Ya, betul. Ibu satu perkara, tetapi kita bercakap tentang wanita memperkasa ekonomi negara. Mungkin ramai dalam kalangan mereka yang profesional dan bekerja. Okey, mereka ada. Kita boleh nampak, lihat itulah kewajipan dan juga sumbangan mereka. Tapi suri rumah ni, kita masih nak bangkitkan para suri rumah yang mungkin segelintir daripada mereka masih lagi rasa macam takut-takut untuk menceburi bidang keusahawanan. Kerana untuk kali ini juga bidang keusahawanan dan perniagaan yang bidang yang mengikut trend ini susah bagi wanita yang ingin kembali bekerja, dan masa yang sama tak terikat dengan waktu 9 ke 5 tu. Jadi berikan pandangan doktor juga tentang inisiatif yang boleh dilakukan untuk membantu para wanita ni untuk melibatkan diri dalam keusahawanan ataupun perniagaan supaya mereka berani untuk melakukan langkah yang pertama tu. Okey, sebenarnya Hani, saya amat setuju dengan yang diusulkan kerajaan, iaitu mereka menyeru penglibatan wanita dalam pekerjaan. Right? Ini disebabkan apabila wanita tu sudah lama tidak bekerja, dan bagi menyokong seruan kerajaan untuk kembali bekerja semula, isu yang mungkin akan dihadapi adalah isu penjagaan anak, sebab mereka sudah lama, sekian lama mereka menjadi suri rumah. Jadi melalui Belanjawan 2024 ini, saya dapat lihat kerajaan kita cakna dengan isu tentang penjagaan anak. Jadi kerajaan kita telah memperuntukkan sejumlah peruntukan yang besar juga untuk membina prasekolah yang baru, sebanyak 26 prasekolah dan 10 tadika dan penjagaan anak-anak. Jadinya untuk memudahkan ataupun menggalakkan dan memberi sokongan kepada wanita-wanita ini untuk kembali bekerja, dan anak-anak mereka boleh ditempatkan di dalam taska ataupun tadika yang disediakan kerajaan ini. Okey, baik. Sebenarnya wanita dengan anak itu memang isu yang kita tak dapat nak lari. Betul. Jadi itu antara perkara yang kita perlu sambut baiklah, saya rasa, kepada wanita yang mempunyai anak, mempunyai keluarga. Ini antara perkara yang boleh menggembirakan mereka ya. Ya. Dan mungkin kalau
kalau saya tengok kan Belanjawan 2024 ini, yang paling menarik perhatian saya tentang pengecualian cukai. Yang mana kerajaan telah melanjutkan pengecualian cukai sehingga 31 Disember 2027 kepada wanita yang kembali bekerja. Okey. Jadi adakah doktor rasa dengan pengecualian cukai ini, lanjutan ini akan menggalakkan lagi para wanita kembali bekerja? Doktor rasa adakah ini satu inisiatif yang akan berjaya? Ya, saya rasa memang akan berjaya kerana pengecualian cukai ini, pengecualian cukai pendapatan kepada wanita yang kembali bekerja, pengecualian cukai pendapatan itu adalah allowance, penerimaan allowance penjagaan anak. Dan untuk makluman juga, allowance penjagaan anak ini telah meningkat daripada RM2,400 kepada RM3,000, dan pembayaran allowance ini adalah pembayaran terus daripada majikan kepada pengusaha taska itu sendiri. Jadi saya rasa para wanita ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan, dan saya merasakan para wanita ini akan dapat menyambut baik usaha kerajaan ini kerana satunya mereka tidak perlu risau tentang pembayaran cukai yang tinggi kerana mendapat pengecualian cukai. Dan saya merasakan ini juga akan menyuntik semangat baru kepada wanita-wanita yang telah lama duduk di rumah menjaga anak dan semangat untuk kembali bekerja. Okey, jadi pastinya pengecualian cukai ini khusus untuk wanita ini memang sesuailah dengan situasi semasa, kerana mungkin ramai para wanita ni nak bekerja tapi disebabkan banyak kekangan dan banyak perkara yang perlu difikirkan. Jadi mungkin satu pemangkinlah kepada mereka supaya mereka boleh masuk ke alam pekerjaan itu sendiri. Okey, nanti kita akan banyak bincangkan juga berkaitan dengan perkara ini, Belanjawan 2024 Wanita Ambil Tahu. Jadi dalam ruangan yang masih ini, apa sebenarnya yang doktor boleh zahirkan kepada keseluruhan masyarakat, khususnya kepada para wanita? Kenapa mereka perlu ambil tahu? Sebab bila kita cakap pasal wanita ni, kerjayanya, cabangnya banyak, dan masa yang sama yang duduk di rumah pun ada sepenuh masa. Jadi tentang perihal belanjawan mungkin mereka tidak ambil cakna sangat, mungkin disebabkan kalau ada sesuatu untuk mereka maka mereka akan tahu, tapi kalau tidak mereka tidak akan mengambil tahu keseluruhannya. Jadi impak bagi Belanjawan 2024 ini, kalau kita tahu dan kita hayati, apa sebenarnya yang boleh berubah khususnya bagi dalam kalangan wanita pada pendapat doktor secara umumnya? Secara umumnya, mungkin peruntukan yang dikhususkan untuk wanita ini ataupun bantuan yang khusus untuk wanita ini, wanita yang mungkin sebelum ini tiada pendapatan dan bergantung sepenuhnya terhadap bergantung sepenuhnya melalui suami, mereka akan mempunyai pendapatan sendiri. Dan kita sebagai wanita ni, kita kena sentiasa mempersiapsiagakan diri kita, dan kita sentiasa ingat bahawa kata patah langit tidak selalunya cerah, awan tidak selalunya mendung, dan kita perlu mempersiapkan diri kita terhadap sebarang kemungkinan yang akan berlaku, dan kita dalam apa sekalipun keadaan, fokus utama kita adalah kebajikan anak-anak kita dan pelajaran anak-anak kita. Dan sebab itu saya rasa para wanita yang sudah lama tidak bekerja ni merebut peluang ini untuk mengatasi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Okey, dan bagaimana dari segi aspek urusan kewangan wanita itu sendiri? Adakah berusia belanjawan ini juga mereka bukan untuk merangka perbelanjaan mereka sendiri? Okay, Puan? Okey, untuk bagi dari segi mengurus perbelanjaan isi rumah, biasanya kalau di Malaysia kita punya menteri kita untuk menguruskan kewangan adalah menteri kewangan kita, tapi di rumah menteri kewangan adalah biasanya adalah isteri. Betul tak? Setuju kan? Alright. Jadi dengan peningkatan harga barang yang sekarang ini semakin meningkat, wanita itu sendiri perlulah bijak dalam mengatasi ataupun merangka setiap perbelanjaan dan pastikan perbelanjaan itu tidak melebihi pendapatan suami ataupun wanita itu sendiri. Jadi dalam apa sekalipun, wanita itu sendiri perlu mengutamakan keperluan daripada kehendak. Ya, okey, keperluan itulah selalunya kebanyakannya lah kan, Zack. Wanita ni dia akan dahulukan orang lain bandingkan diri sendiri. Berkorban. Berkorban apa saja. Tapi Belanjawan 2024 jangan lupa manfaatkan. Ya, betul. Okey, kita akan kongsi banyak lagi berkaitan dengan wanita ambil tahu tentang Belanjawan 2024 ini sebentar saja lagi, Zack. Betul. Baik, kita akan kembali lagi dalam Iris Wanita. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan Belanjawan 2024 Wanita Ambil Tahu. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Norazilah Zainal, dan kita ada banyak lagi soalan sebenarnya nak tanya ni ya. Dan soalan yang seterusnya, Doktor.
Dalam kerangka ekonomi madani kan, kerajaan meletakkan sasaran 60% guna tenaga wanita yang kita nak capai dalam tempoh 10 tahun. Ya. Dan kalau kita tengok sekarang ni, kita masih lagi berada pada paras 55.5% guna tenaga wanita dan jumlah kita sebenarnya masih lagi rendah kalau nak dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Pada pendapat doktor, apakah yang menghalang wanita-wanita kita ini untuk kembali bekerja sedangkan ada ramai yang mempunyai kemahiran dan latar belakang pendidikan yang tinggi? Silakan doktor. Okey, terima kasih Zack. Betul ya, mengikut statistik populasi di Malaysia ni separuh pada populasi di Malaysia ni adalah wanita. Jadi jika tahap pemerkasaan wanita ini iaitu jika kita tahap penglibatan wanita dalam pekerjaan ni masih rendah, sebenarnya negara kita ni telah kehilangan separuh sumber modal insan yang sebenarnya berpotensi untuk dalam peningkatan ekonomi negara. Jadi saya merasakan apabila kerajaan mengusulkan beberapa peruntukan untuk wanita ni, mereka perlu menyambut dan berbalik pada soalan Zaid tadi, antara apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh wanita ni, bagi saya tergantung kepada status dia. Bagi saya wanita yang mempunyai status single ataupun tidak berkahwin lagi, mereka tiada masalah pun sebarang isu untuk bekerja ataupun kembali bekerja, dan keadaan ini berbeza dengan seorang wanita yang sudah mendirikan rumah tangga dan mempunyai anak. Kebanyakan mereka ni berfikiran gaji yang mereka terima tu tidak berbaloi dengan kos pembayaran yuran bulanan taska yang semakin tinggi sekarang ni. Mungkin saya boleh bagi contoh, seorang wanita yang mempunyai 3 orang anak yang bergaji 2,500. Kos bayaran bulanan tadika sekarang seorang budak mungkin 600. So 3 orang anak 1,800. 2,500 tolakkan dengan 1,800, mereka hanya tinggal RM700 untuk mereka survive. Itu tidak termasuk dengan kos pengangkutan untuk pergi kerja, makan minum dan sebagainya. Jadi disebabkan inilah wanita-wanita ni mempunyai persepsi mereka sendiri yang daripada bekerja ataupun gaji mereka sebenarnya tidak berbaloi untuk mengatasi kos-kos menghantar anak, dan mereka membuat keputusan untuk duduk di rumah dan menjaga anak sendiri. Okey, itulah dia. Bila kita bersiaran dari luar ni kan, Zack, bila kita bersiaran di foyer Wisma Berita Angkasa Puri, macam-macam bunyi yang boleh kita dengar. Aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Tapi itulah, tak apa. Yang paling penting adalah penerusan bicara kita berkaitan dengan Belanjawan 2024 Wanita Ambil Tahu. Tetapi kan tadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh doktor tadi. Kalau wanita yang bujang saya, kan, dia tak ada masalah untuk bukan kembali bekerja, memang bekerja dan kekal bekerja. Dan betul lah, sebenarnya kita membuat perbandingan. Kalau aku bekerja, anak 3, memang betul lah. Betul. Sebenarnya kewangan itu merupakan satu kekangan yang besar. Dan juga bergantung kepada status yang telah doktor katakan tadi. Dan memang betul lah. Kita bersyukur sebenarnya. Ya, sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Okey, jadi kalau kita bercakap tentang apa yang disasarkan dalam kerangka ekonomi madani, iaitu nak mencapai 60% guna tenaga wanita dalam tempoh 10 tahun. Dengan kekangan kita sebutkan tadi itu kan, adakah satu perkara yang mustahil untuk kita capai? Ada pandangan apa? Okey, untuk tahap sekarang ni kerajaan peratusan penglibatan wanita dalam pekerjaan bertahap 50%, betul tak? Jadi saya rasa tidak mustahil untuk dalam jangka masa 10 tahun daripada 50% tu kita nak naikkan 10% lagi menjadi 60%. Okey, dan usaha kerajaan itu sendiri tidak bolehlah kita mengharapkan usaha daripada kerajaan sahaja. Kerajaan itu sendiri haruslah mendapat kerjasama dan kolaborasi daripada badan-badan yang berkaitan. Sebagai contoh, sekiranya kerajaan ingin memperkasakan para usahawan wanita, mereka perlulah mempunyai kerjasama daripada sebagai contoh, kita nak memperkasakan wanita supaya usahawan wanita ini mahir dalam pendigitalan perniagaan. Jadi kerajaan itu sendiri harus melibatkan Kementerian Multimedia dan Komunikasi dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia seperti MDEC. Jadi apabila mendapat kerjasama daripada dua organisasi besar ini sekaligus dapat menaikkan ataupun meningkatkan prestasi perniagaan wanita itu sendiri dan sekaligus dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Itu dari segi memperkasa pendigitalan perniagaan daripada wanita. Tetapi wanita ni sendiri perlulah mendapat support sistem yang kuat, betul tak? Jadi kerajaan juga haruslah memerlukan bantuan ataupun sokongan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat dan juga NGO-NGO wanita yang dilantik ataupun
memfokuskan pembangunan wanita dan mereka ni haruslah bersedia untuk menjadi support system yang kuat untuk memberi semangat, dorongan dan motivasi kepada wanita-wanita ni supaya mereka kekal dalam dunia pekerjaan. Okey, untuk kekal dalam dunia pekerjaan pun satu keputusan yang besar perlu dilakukan. Betul. Sebab banyak perkara yang perlu difikirkan. Kerana secara umumnya kita tahu sesebuah keluarga itu si suami adalah tonggak kepada sebuah keluarga dan wanita ini boleh buat pilihan sama ada nak sama bekerja ataupun menjaga anak-anak di rumah disebabkan soal keselamatan juga. Oh, pening sebenarnya. Tapi dalam soal ini mungkin kalau kita boleh kongsikan sedikitlah juga dari segi aspek kewangan dan juga ekonomi itu sendiri untuk para wanita. Suri rumah yang perlu memikirkan segala hal dari segi aspek perbelanjaan dan sebagainya. Bagaimana dari segi aspek harga barang itu sendiri yang juga turut dibawakan dalam belanjawan pada kali ini akan membantu juga dari segi urusan kewangan supaya mereka boleh putuskan mereka mampu untuk keluar bekerja dan tinggalkan anak-anak dengan perbelanjaan yang bersesuaian dan juga efektif bagi sesebuah keluarga yang mempunyai keluarga besar. Contohnya tadi ada anak 3 pun boleh tahan juga kan perbelanjaannya. Dari segi kewangan ni bagaimana pula? Okey, saya setuju dengan Hani. Dari segi harga barang tu sendiri memang kita dah mendapat ataupun kita dah realise benda tu memang meningkat. Kita sebagai isteri ataupun para ibu yang mempunyai anak ramai ataupun keluarga besar, pada pendapat saya ataupun cadangan saya, kurangkan kita punya perbelanjaan macam saya mention sebentar tadi. Kita kena utamakan kita punya keperluan. Sebagai contoh, daripada kita nak spend duit kita untuk makan luar dengan harga barang makanan yang agak tinggi sekarang ni, apa kata kita sebagai suri rumah ataupun ibu ataupun wanita yang bekerja sekalipun boleh masak dan bekalkan anak-anak untuk pergi ke sekolah ataupun bekalkan anak-anak untuk bekalkan makanan kepada suami. Jadi anak-anak dan suami dah ada penjabatan dari situ. Kita tidak perlu spend duit untuk makan di luar. Okay? Tapi saya pasti usaha murni ini memerlukan pengorbanan yang besar bagi seorang ibu. Sebagai contoh, bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan makanan ataupun bekalan semua. And then bagi wanita bekerja, saya sendiri bekerja, balik pada kerja tu mungkin kita boleh ataupun semasa hujung minggu kita boleh sediakan makanan terlebih dahulu, frozenkan dia dan apabila balik bekerja tu kita boleh panaskan. Jadi di situ apabila kita kurangkan perbelanjaan kita makan di luar, sebenarnya kita sendiri akan dapat merasakan penjimatan yang agak besar di situ. Tapi sebenarnya memang betul. Mempunyai keluarga itu sendiri pun memerlukan pengorbanan. Jadi saya rasa apabila kita melangkah ke alam rumah tangga dan mempunyai anak, mungkin ini antara perkara yang kita boleh korbankan lagi. Sebab pastinya anak-anak akan mencontohi kita satu hari nanti. Mana tahu anak-anak pun akan turut berkorban untuk kita macam tu. Entah lebih banyak lagi kan? Betul. Okey. Jadi itulah dia pengorbanan besar untuk wanita. Jadi untuk menginspirasikan kepada para wanita di luar sana yang sedang menonton kita pada waktu ini, banyak perkara yang kita ingin sentuh. Tetapi hakikatnya pada wanita pada hari ini harus berdikari dan mempunyai pendapatan sendiri. Kita tengok banyak kisah masyarakat yang berlaku. Kita perlu ada pendapatan sendiri walaupun kita hanya seorang suri rumah. Dan kalau boleh kita titipkan kata-kata semangat untuk wanita yang menonton Idol Wanita pada hari ini. Silakan. Mungkin Hani dan Zack setuju dengan saya. Wanita ni dilahirkan mempunyai semangat yang kuat dari segi mental dan rohani. Betul tak? Setuju kan? Okey. Pendapat peribadi saya, wanita itu haruslah berdikari dengan mempunyai pendapatan sendiri. Okey, macam saya bincangkan sebentar tadi, kita perlu berada dalam keadaan bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku, dan ini termasuklah contoh kehilangan pasangan, iaitu pasangan kita meninggal dunia ataupun bercerai, ataupun isu-isu yang related seperti keganasan rumah tangga. Jadi bagaimana pula dengan kebajikan anak-anak? Adakah apabila isu-isu ini berlaku, kebajikan mereka ni akan terpelihara? Jadi kita sebagai wanita ni, sebab tu saya kata kita perlu ada pendapatan sendiri, iaitu apabila kita ada profession sendiri, kita ada pendapatan yang tetap. Ini sekaligus kita dapat memelihara ataupun menjaga pelajaran dan kebajikan anak, kerana pelajaran dan kebajikan anak-anak itu lebih penting dari segalanya. Betul tak? Betul. Jadi pesanan kepada wanita sebenarnya kita kena terus orang kata berekonomi untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk sesiapa sahaja yang terdekat dengan kita, kerana sesungguhnya
kestabilan dari segi kewangan untuk seseorang individu itu, terutamanya wanita, mungkin akan membantu diri mereka dalam banyak aspek sebenarnya. Betul. Wanita ni dia memanglah kita faham. Bahawasanya kita kan beremosi. Yelah. Semua kita macam fikirkan, kita mesti ada rasional dia dan ada emosi juga. Itulah dilema bagi seorang wanita. Tapi walaupun kita tahu wanita itu adalah wanita yang kuat. Betul. Dan mampu untuk berdikari kalau mahu. Dan pastikan walaupun anda hanya berada di rumah, membuat kerja-kerja rumah, memastikan kelangsungan kehidupan anak-anak dan juga suami itu berada dalam keadaan yang lancar dan sempurna, anda juga harus mempukuhkan ekonomi anda di rumah. Jadi bolehlah dengan inisiatif yang ada melalui Belanjawan 2024, anda boleh keluar bekerja walaupun hanya dalam rumah. Betul, manfaatkan. Ada pengecualian cukai pula tu. Ya, betul. Okey. Awas ya. Terima kasih. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Norazila Zainal kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini dalam Iris Wanita. Okey. Dan kepada penonton di luar sana, terima kasih juga kerana menonton. Setakat ini sahaja masa kita bersama, masa mencemburui kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod Iris Wanita akan datang. Saya Zaid Kirana. Dan saya Hani Hamid. Assalamualaikum dan salam solidariti.